Saya pendek saja, PJ Utara. Bersediakah menteri untuk meletakkan segala kesalahan overspending ini dalam 9 kementerian yang Berhormat sebutkan tadi ke atas pegawai-pegawai kerajaan saja, ataukah mereka juga pertama-tamanya the buck stop at them, mereka yang mesti bertanggungjawab kepada segala kesalahan ini? Dalam sebuah syarikat, kalau katakan syarikat swasta, okay, CEO tidak boleh menyalahkan pegawai-pegawai saya ataupun pekerja-pekerja saya kerana buat kerja salah. The buck stops at the CEO. Dan bagi menteri-menteri, kementerian-kementerian sama. The buck stops at the menteri. Kalau menteri tidak kawal perbelanjaan dalam kementerian dia, menterilah yang perlu bertanggungjawab. Kota Beluk. Terima kasih PJ Utara. Saya tertarik sedikit tentang isu perbelanjaan yang melebihi daripada apa yang telah kita putuskan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya percaya kerajaan membuat perbelanjaan yang lebih ini atas sebab-sebab yang tertentu. Bukan sekadar hanya kerana ketirisan-ketirisan tersebut. Contohnya, tahun lepas, hampir kesemua komoditi, metal, foreign exchange, semuanya berlaku. Krisis keuangan itu telah menyebabkan keadaan ekonomi di seluruh dunia huru-hara. Maka kerajaan terpaksa kembali kepada Dewan dan meminta pertambahan dari segi belanja untuk bajet. Jadi dia banyak sebab kenapa kerajaan terpaksa berbelanja lebih daripada apa yang telah diputuskan di dalam Dewan ini. Dia bukannya atas dasar ketirisan tersebut tadi. Pandangan Yang Berhormat? Saya setuju bahawa ada perkara-perkara yang mengecualikan isu-isu tersebut. Sebab kalau kadang-kadang kalau harga minyak meningkat daripada $80 sebarel kepada $150, saya boleh faham peningkatan subsidi. Tapi pada masa yang sama, ini consistently exceeding apa yang dibajetkan. Bukan 1%, 2%, itu saya boleh terima, tak boleh pakai statistik itu. Tapi consistently. So ada dua masalah di sini. Satu masalah, adakah yang membuat bajet ni tidak membuat dengan pengiraan yang menyeluruh, tidak kira baik-baik, selepas tu terlupa kena masuk ni, kena masuk tu, ataupun sengaja. Dan dalam laporan audit ada banyak kes dia kata perbelanjaan ni tidak diluluskan ataupun penggunaan yang sepatutnya untuk projek A dialihkan kepada projek B tanpa kebenaran dan lain-lain perkara. Banyak kes dibawa di sini. Ya. Ya. Terima kasih Datuk Speaker dan Yang Berhormat. Saya ingin minta pandangan. Tadi Yang Berhormat berkata tentang belanja pengurusan yang naik mendadak. Bukanlah mendadak, 10%, 14%, tahun demi tahun menaik. Saya ingin tanya kepada Yang Berhormat, apakah ini disebabkan oleh polisi kerajaan yang menggunakan kaedah PFI, iaitu menggunakan biar saya selesaikan dulu ni, mungkin dan Yang Berhormat boleh jawab. Menggunakan deferred payment ke ataupun PFI, yang mana apabila pembayaran balik kepada kontraktor-kontraktor ini dimasukkan dalam kategori pengurusan, bukan pembangunan. Contoh saya bagi, katalah jalan raya, highway. Kalau dia menggunakan bajet, menggunakan duit kerajaan, maka dimasukkan dalam bajet pembangunan, perbelanjaan pembangunan, development. Tetapi apabila menggunakan PFI contohnya, dan kita terpaksa membayar interest dan sebagainya, pembayaran itu, ia dimasukkan dalam kategori pengurusan. Maka kategori pengurusan itu melambung naik. Ya, saya minta penjelasan lah. Kalau katakan gunakan alasan PFI, sebenarnya kalau pakai PFI itu, perbelanjaan kerajaan sepatutnya menurun. Kerana perbelanjaan telah pun dialihkan kepada pihak swasta. Kalau bayar balik dengan bayar ansuran, sebenarnya dalam cara accounting, okay, bayaran tersebut telah pun ditetapkan dalam bayaran pembangunan. Yang ni boleh jelaskan daripada Kementerian Kewangan, Menteri Kewangan nanti. Tapi setahu saya lah, itu bukan sebabnya.
Itu confirm bukan sebabnya. Okey, confirm. Saya boleh jawab bagi menteri. Perbelanjaan mengurus meningkat dengan bukan 10%, 14%. Sebenarnya meningkat daripada 1999 49 juta, bilion bukan, 49 bilion pengurusan meningkat kepada 80 bilion pada tahun 2004, 5 tahun. Meningkat dengan lebih kurang berapa peratus saya tak tahulah, tapi lebih kurang 70%. Tapi 2004 80 bilion telah meningkat kepada tahun ini 160 bilion, 5 tahun juga, tapi telah meningkat 100%. Okey. Dan saya memang saya memang setuju dengan belanjawan yang dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menurunkan perbelanjaan pengurusan. Tapi yang ada satu perkara kat dalam yang saya lebih amat menakjubkan. Saya nampak subsidi memang turun. Subsidi turun kerana harga minyak turun. Dan saya nampak pembelian aset bagi kerajaan turun. Okey, baik. Saya nampak pembelian supplies and services pun turun. Baik. Tapi saya nampak emolument meningkat dengan banyak. Emolument dengan pencen telah pun meningkat sebanyak 12-13%. Emolument sahaja meningkat daripada 38 bilion sehingga 42-43 bilion ringgit. Sebanyak 11%. Dan pencen dan juga gratuity pun meningkat. Saya berasa macam tak betul. Masa kita nak mengurangkan pengurusan, kenapa kita tambah pula banyak Saya agak ada increment sikit, saya faham, tapi besar dia meningkat. So saya ada meragui apakah sebab yang tertentu dalamnya. Saya beritahu Pak Ahmad, sebab dia rakyat didahulukan. Itu sebab dia. Pension didahulukan. Saya nak buat apa tu? Boleh jadilah. Oleh sebab pilihan raya akan datang pada tahun 2011, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memperuntukkan bonus yang besar tahun depan untuk diumumkan untuk menyediakan preparasi untuk pilihan raya 2011. Saya agak sudah masuk dalam bajet. Sudah masuk dalam bajet supaya ada kita tengoklah adakah wang tersebut akan digunakan untuk announce bonus tahun depan. Okey. So kesemua ni dan saya mengambil perhatian terhadap emolument ni adalah kerana emolument merupakan satu perbelanjaan yang di dalam bahasa economics most sticky. Sticky maksudnya boleh naik, susah nak turun. Kalau nak beli perkakasan, hari ini beli komputer, tahun depan tak belilah, tak apa. Tapi kalau gaji sudah naik, kalau kaki tangan kerajaan telah pun dibesarkan lagi, tak boleh pecat tahun depan. This is a commitment yang telah pun diambil oleh kerajaan masa ini untuk 5 tahun yang akan datang. Okay? So perbelanjaan kita telah terikat pada tahun-tahun yang akan datang. So saya berasa sedikit tak tahulah kenapa emolument ni telah ditingkatkan dengan begitu banyak. Adakah kaki tangan perkhidmatan awam yang kita ada sekarang ni yang sudah cukup besar berbanding dengan negara-negara lain, negara-negara jiran kita dan juga negara-negara yang developed economies, itu sudah cukup besar. Adakah ini akan diperbesarkan lagi?